Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan, tajuk ini sangat menarik kerana membicarakan Al-Quran Al-Karim, yang saya fikir tajuk juga harus kita faham bersama. Hari ini kita lihat di antara perkara yang menjadi minat manusia ialah gadget. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, gadget ialah perkakasan. Maksudnya handphone itu sendiri adalah gadget. Apa saja alat-alat yang digunakan untuk berkomunikasi, ianya adalah gadget. Tapi hari ini kita nak fokus kita ialah bahawa bagaimana manusia boleh beralih daripada menjadikan gadget itu, handphone dia, sebagai rakan atau teman rapat dia, digantikan dengan Al-Quran Al-Karim. Bila bangun pagi, perkara yang pertama sekali orang cari apa? Handphone. Perkara yang last kali orang tengok sebelum tidur apa dia? Handphone. Satu perkara yang tak dapat dinafikan, bahawa manusia sudah jatuh hati, sudah begitu rapat dengan handphone, sehingga bangun dia, berjalan dia, makan dia, masa minum, masa tidur, belik handphone. Dia dah jadi macam ketagih. Sekejap dia duduk dengan kuliah, dia akan cari handphone dia, kan? Sambil makan pun dia masih lagi nak tengok handphone. Kadang-kadang ada keadaan yang cukup mendukacitakan, solat pun ada yang masih belik handphone. Khatib sedang berkhutbah, ada lagi yang masih belik handphone. Kalau hari Jumaat orang lelaki lah, dia masih lagi ada sikap-sikap tu. Tak ramai, tetapi kita nak memberitahu supaya jangan ada yang melarat selepas ini, dengan melihat bahawa Al-Quran, dengan melihat bahawa gadget itu telah mengambil tempat Al-Quran. Cuba tuan-tuan fikir, kalau keakraban kita dengan handphone sampai begitu sekali, kita gantikan dengan Al-Quran. Hebat tak hebat umat ni? Hebat. Perkara yang paling last kali dia tengok sebelum dia tidur, Al-Quran. Perkara yang pertama sekali dia lihat selepas dia bangun, Al-Quran. Selang-seli kehidupan dia dengan Al-Quran. Kejap-kejap belik Al-Quran, kejap-kejap tengok Al-Quran, kejap-kejap baca Al-Quran. Maka kita akan dapati umat ini akan hidup dengan penuh barakah, sebab mereka sangat rapat dengan Al-Quran Al-Karim. Betul atau tidak? Jadi bangun, bagaimana saya nak melihat bahawa Al-Quran itu boleh saya jadikan sebagai teman yang paling akrab berbanding dengan handphone. Tuan-tuan, kalau tak ada handphone, orang nampak kehidupan macam tak sempurna hari ini. Biarpun tak ada Quran dalam hidup dia, kita akan membelik handphone tanpa bertangguh, ataupun tidak ada hari yang saya tidak membelik handphone. Tapi boleh jadi ada hari yang saya tidak membelik Al-Quran. Umar bin Abdul Aziz, seorang tabi'in, pernah berkata, "Inni akhafu an akuna minal ladina takhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Aku khawatir sekiranya aku tergolong dalam golongan orang yang tinggalkan Al-Quran. Jadi sudah ada kerisauan, keresahan Umar bin Abdul Aziz satu ketika dahulu, nampaknya sudah wujud di kalangan masyarakat pada hari ini. Al-Quran menjadi kitab yang ditinggalkan. Pernah seorang salafus soleh menyebut, "Inni akhafu an yamurra alayya yaumun lam aqra' fihi kitab Allah." Aku khawatir kalau ada hari-hari yang aku lalui, pada hari tersebut aku tak baca Al-Quran. Sebab itu kita ada beberapa kewajipan terhadap Al-Quran. Pertama sekali kewajipan kita terhadap Al-Quran, kita mesti berusaha untuk belajar membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda,
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Saya fikir lama, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sampai begitu sekali bahawa orang yang belajar dan mengajar adalah sebaik-baik manusia atau sebaik-baik umat. Tuan-tuan, bila saya mengajar Al-Quran, bila saya belajar Al-Quran, bila saya mengajar Al-Quran, saya faham bahawa benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa belajar itu perlukan kepada pengorbanan, mengajar juga perlukan kepada pengorbanan yang sangat tinggi. Belajar Al-Quran contohnya tuan-tuan, nak menyebut huruf-huruf hijaiyah daripada alif sampai ke ya. Kita nak tahu makhraj huruf, daripada mana huruf itu harus disebut. Contohnya huruf ra, ada kalanya huruf ra itu bunyinya tafkhim, tebal. Ada kalanya ra itu berbaris, ada kalanya ra itu nipis atau tarkik. Bila berbaris bawah, bila berbaris atas ra itu tebal, ra. Bila berbaris bawah ra itu nipis, ri. Ada di antara ra dan ri. Apa dia? Ra. Itu namanya rosak, almari, kertas, lori, mari, farid rawi. Itu ra dia, ra rosak nama dia. Ra rosak. Sebab dia tak dilatih daripada awal lagi. Kalau dibaca Al-Quran bunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Dia tak dapat ra tu. Jadi sudah jadi ra apa? Ra rosak. Yang tu kena latih. Pernah dulu kawan saya, dia tanya, Ustaz, ra saya dah rosak. Macam mana saya nak betulkan ra saya, Ustaz? Saya kata senang aja. Apa dia, Ustaz? Apa yang senang? Awak ulang apa yang saya cakap ni banyak kali. Apa dia? Goreng pisang garing-garing taruh atas piring. Kalau ra itu ra rosak, dia akan sebut goreng pisang garing-garing taruh atas piring. Nampak kan? Jadi saya suruh dia latih, selalu latih. Sampailah satu tahap, saya betulkan ra dia, saya dengar balik, saya letakkan balik kedudukan lidah pada tempat yang betul, maka dia dapat sebut ra dengan tepat. Dapat sebut dengan ra dengan tepat. So itu contoh. Bukan senang nak ajar seorang yang ra-nya rosak, nak betulkan balik ra. Sin dengan shin. Berapa ramai di antara kita masih keliru di antara sin dengan shin. Lainlah Bilal. Bilal bin Rabah memang tak pandai sebut shin. Bilal bin Rabah diriwayatkan bila azan, dia azan bunyi sin. As'adu an la ilaha illallah, as'adu anna Muhammadar Rasulullah. Ra, dia tak boleh. Bilal tak pandai sebut shin. Sebab Bilal ni orang Habsyah. Pernah satu hari sahabat-sahabat mendengar Bilal melaungkan azan dengan sebutan shin yang tak betul. Maka sahabat-sahabat tu berkedut-kedut dahi mereka. Apalah Bilal ni, ra sin dia tak betul ni, apalah tak betul sin dia. Shin pun tak boleh sebut. Begitulah agaknya. Berkedut-kedut dahi. Sebab masyarakat Arab dia sangat sensitif bila sebutan huruf itu tak tepat. Melihat kepada reaksi para sahabat yang agak kurang selesa dengan cara sebutan Bilal akan huruf shin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malakum, apa sudah jadi dengan kamu? Kenapa berkedut-kedut dahi ni? Ketahuilah sesungguhnya sinun Bilali indallah shin." Biarpun Bilal sebut sin, sampai dekat Allah jadi shin. Itu khusus untuk Bilal. Jangan pula disebabkan cerita ni besok ramai yang azan bunyi sin. As'adu Allah. Kita kata, Ji, kenapa Ji? Elok-elok shin jadi sin. Ya, saya punya kat bumi sin, sampai dekat Allah jadi shin.
Itu khusus untuk Bilal aja. Sebab itu Rasulullah sebut khairukum. Nak mengajar pun bukan senang. Kena sabar, kena tabah. Sebab itu dulu guru Quran paling garang. Saya pun dapat guru yang garang-garang juga dulu. Saya dulu belajar Al-Quran. Lepas saya masuk Islam 1990. Saya pergi ke masjid dengan harapan imam masjid boleh mengajar saya mengaji. Jumpa imam, bagi tahu imam, wahai imam, saya sudah masuk Islam, boleh tak imam ajar saya mengaji? Imam kata, minta maaf lah Farid, saya baca boleh, mengajar tak boleh. Saya kata, kesian imam ni. Kemudian saya tanya dengan imam tu, imam, kalau imam tak boleh mengajar, siapa yang boleh boleh ajar saya baca Quran? Imam pun kata dekat ujung kampung tu ada satu surau. Dekat surau tu, imam kat surau tu dia ada buat kelas mengaji. Saya pun kayuh basikal pergi ke surau tersebut. Sampai di surau tersebut, saya bagi salam, saya jumpa dengan imam surau tu. Dan saya bagi tahu hasrat saya datang bertemu dengan imam tersebut. Saya kata, wahai imam, saya datang jauh ni, saya nak belajar mengaji dengan imam. Saya dengar kata saya ada dengar imam ada buka kelas mengaji. Betul ke imam? Betul. Jadi boleh tak imam terima saya jadi anak murid imam? Imam tu tengok atas, tengok bawah, tengok atas, tengok bawah. Dia kata, oh minta maaf tak boleh. Kenapa tak boleh? Kelas saya sudah penuh. Seorang aja mam, tak boleh, dah penuh. Saya duduk tepi mam, tak boleh dia kata. Sampai sudah dia kata tak boleh. Tengok atas, tengok bawah. Saya sangka buruk sikit dengan imam tu bila imam tu tak nak ajar saya. Imam tu tengok atas, tengok bawah, tengok atas, tengok bawah. Agaknya dia kata, agaknya ajar budak Melayu ni pula nak ajar budak India, lagi susah. Masa tu saya dah 18 tahun. Mungkin dia fikir, macam manalah nak betulkan lidah budak ni. Agaknya kan. Jadi dia takut susah. Padahal kalau hari tu dia susah, dia termasuk dalam golongan orang khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Susah payah kamu mengajar itu ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merugikan kita sebenarnya. Dan tidak perlu kita rasa malu. Ada orang rasa tak nak pergi belajar mengaji sebab dia rasa apa? Malulah ustaz, saya dah tua-tua tak pandai mengaji, malulah saya ustaz. Jadi saya tak bolehlah, malu itu bukan alasan. Mana lebih teruk? Kita bertemu dengan Allah dalam keadaan kita jahil dan tak tahu membaca Al-Quran, ataupun kita letak tepi perasaan malu kita mengaji Al-Quran. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan orang yang belajar dan mengajar ni tinggi kedudukannya dalam Al-Quran. Itu pertama, belajar mengaji. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, yang keduanya ialah baca Quran setiap hari. Saya lupa tadi. Bila imam tu tak nak mengajar saya mengaji, dengan siapa saya mengaji? Mesti tertanya-tanya kan? Ustaz, dah semua imam tak mengajar mengaji, ustaz mengaji dengan siapa? Takkan ustaz mengaji dengan Jibril? Confirm lah tak. Mengaji dengan, ada ceritanya. Bila saya cari imam, cari masjid untuk ajar saya mengaji, masing-masing tak nak mengajar mengaji, masing-masing bagi alasan. Dalam suasana saya rasa gundah gulana. Siapalah nak ajar aku mengaji? Di suatu petang sedang saya memikirkan nasib saya, duduk di beranda rumah, yang fikir nasib siapalah nak ngajar saya. Ada budak umur 7 tahun lalu tepi rumah mak saya. Budak umur 7 tahun, ada benda dia bawa, ya, dia letak, dia jalan. Saya jarang nampak budak tu. Saya panggil budak tu. Saya kata, "Dek." "Oh, Dek." "Ya, bang. Adik nak ke mana ni?" "Balik rumah lah, bang." "Balik rumah? Dari mana?" "Mengaji tadi." "Mengaji? Kat sini tak ada masjid, tak ada surau, kau mengaji dengan siapa?" "Mengaji dengan Pak Haji Wahab." "Pak Haji Wahab? Oh, Pak Haji Wahab pun mengajar mengaji ke?" "Ya." Saya confused. Sebab saya baru masuk Islam 2 minggu masa tu. Saya ingatkan yang mengajar mengaji ni imam kat masjid, ustaz dekat sekolah. Tak tahu pula ada Pak Haji buka kelas mengaji. "Oh ya ke? Pak Haji mengajar mengaji?" "Ya bang." "Kau tunggu jap." Saya pun turun daripada tingkat atas, pegang, ajak adik tu duduk sebelah. Saya kata, "Banyak dah baca?" "Dah nak habis dah." Dia kata.
Dah nak habis dah bang. Oh dah nak habis dah. Wah hebatlah dik. Umur berapa tahun? 7 nak masuk 8. Wah. Dah nak habis dah ya. Dik, nak minta tolong sikit boleh? Tak tolong? Abang nak minta tolong apa? Macam ni. Ajar abang mengaji? Hah? Dia kata. Ajar abang mengaji? Abang dah besar macam ni takkan tak pandai mengaji? Dia kata. Saya nampak kecil je budak tu masa tu. Tapi disebabkan saya nak orang mengajar saya mengaji, betul dik, abang tak tahu mengaji, tolonglah abang dik. Abang tak tahu mengaji ni, tolonglah. Macam ni lah bang, saya tanya mak saya dululah, dia kata. Tanya mak dia. Besok dia lalu kat kawasan sama, saya tunggu juga besok dia lalu kat situ. Dia beritahu bang, mak saya kata okey. Alhamdulillah, terima kasih lah dik, terima kasih untuk adik, terima kasih untuk mak adik. Tapi bang, disebabkan abang tak pandai mengaji lagi, abang tak boleh masuk Quran terus. Abang kena belajar mukaddam dulu tahu. Action, tak apa. Saya sedar diri. Mukaddam pun mukaddam lah. Setiap hari, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, 5 hari dalam seminggu, without miss, dengan izin. Tanpa gagal, dia akan mengajar saya mengaji setengah jam. Balik rumah Pak Haji Wahab, dia akan singgah mengajar saya setengah jam. Setiap hari dia akan ajar saya setengah jam. Dia ajar saya, budak tu ajar saya setengah jam, saya ulang kaji apa yang dia ajar 3 jam. Itu aja ubat. Nak cepat pandai, pergi kelas mengaji, balik ulang kaji apa yang ustaz ngajar. Ini tak. Pergi kelas mengaji, lepas balik mengaji, simpan Quran tu, minggu depan baru ambil balik. Itu yang ngaji sampai 10 tahun tu, tak ganjak-ganjak, tak ganjak-ganjak kan. Balik-balik. Dah lama dah ngaji Kak Jah? Lama dah. Berapa lama? 10 tahun. Kenapa slow ni Kak Jah? So, kalau kita nak cepat pandai Quran, kita belajar dan kita ulang kaji apa yang kita belajar. 3 bulan dia mengajar saya mengaji, saya dah boleh baca Quran. 3 bulan. Daripada zero. Dan cinta saya pada Al-Quran, suka saya pada Al-Quran ni, Allahu Akbar, Allah saja tahu. Suka sangat saya pada Quran. Pantang saya kalau ada hari tak baca Quran pada hari tersebut. Dan saya suka sangat mendengar majlis-majlis Al-Quran. Dulu, sebelum Islam, saya suka dengan tilawah peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa. Bila siaran langsung dekat TV kan, keluar, saya akan duduk dengar. Mak si marah. Kau faham ke? Tak faham mak. Habis kau dengar kenapa? Tak tahulah mak, rasa seronok. Quran ini dia ada mukjizat yang bila dengar, dia boleh mendatangkan ketenangan. Tuan-tuan dengar tak cerita Omar bin Al-Khattab? Omar bin Al-Khattab masuk Islam selepas dia mendengar 5 potong ayat yang dibaca oleh adik perempuan dia. Asal-asalnya Omar keluar daripada rumah nak marah adik dia. Sebab orang bagi tahu, Omar, adik perempuan kau sudah masuk Islam. Omar jadi bingit. Keluar Omar bergagas tuju rumah adik perempuan dia untuk marah adik dia. Memang betul pun. Dia naik kuda, dia sampai dekat rumah adik perempuan dia, dia tinggalkan kuda luar rumah, dia langkah masuk dalam rumah, sedang adik dia membaca lembaran-lembaran daripada ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, tanpa berlengah, Omar lempang adik dia. Bila dia lempang, air mata mengalir, darah pun mengalir di bibir adik dia sebab Omar yang lempang, tuan-tuan. Ya. Selepas dia lempang, dia tanya, masa aku nak masuk dalam rumah ni, ada benda yang aku dengar kau baca. Apa yang kau baca? Adik perempuan dia bagi tahu, saya baca Quran. Quran? Apa itu Quran? Ini wahyu daripada Allah. Mai sini aku nak tengok. Adik perempuan dia kata, tak boleh. Abang tak boleh tengok. Saya takkan serah pada abang sebab abang tak beriman. Ulama sebut bahawa ayat yang didengar oleh Omar, ayat yang dibaca oleh adik perempuan Omar ialah 5 potong ayat daripada surah Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sadaqallahul azim. 5 ayat. Ada bunyi Arab tak baca? Ada Tak ada bunyi tambi dah kan?
Bukan apa, saya nak bagi tahu tuan-tuan. Quran ini Tuhan turunkan semua orang boleh baca. Mana ada satu bahasa atas dunia ni tak faham boleh baca? Cuba tuan-tuan tunjuk dengan saya. Bahasa Jepun tak faham boleh baca tak maklum? Kak Jah, boleh? Tak boleh sebab tak faham tak boleh baca lah. Bahasa Cina tak faham boleh baca tak? Tak boleh. Bahasa Tamil tak faham boleh baca? Tak boleh baca. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Semua kita faham bahasa Arab? Tak, tapi kita boleh baca kan? Ini uniknya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran biarpun ramai umat manusia di atas permukaan bumi ini tak faham bahasa Arab, bahasa Al-Quran tersebut, tapi Allah izinkan kita baca. Jadi saya menyarankan supaya kita ada kesungguhan belajar membaca Al-Quran. Patut kita rasa susah hati, kita sendiri tahu kita punya level Quran ni macam mana. Betul tak? Level Quran kita macam mana? Saya ada pengalaman tuan-tuan, lepas saya belajar 3 bulan Quran, saya dah boleh baca Quran, tapi baca merangkak-rangkak lah. Saya baca innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Baru 3 bulan masuk Islam, baca macam tu okey ke tak okey? Ini 30 tahun masih merangkak-rangkak. Menduka citakanlah tuan-tuan. Muhasabah dirilah, itu maksud saya. Jadi lepas 3 bulan tu kebetulan bulan puasa, pergi masjid, solat tarawih di masjid. Selesai solat tarawih, ada orang buat halaqah baca Quran dalam masjid. Saya pun pergi. Lepas tarawih, lepas more, saya tengok dalam masjid ada orang baca Quran lah. Saya pantang masa tu ada majlis Quran, saya nak join. Saya pergi ambil Quran, saya nak duduk sama-sama. Masa nak duduk tu, abang yang jadi ketua kumpulan tadarus, dia tanya dulu saya. Saya bagi tahu dah, saya bagi tahu macam ni. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang, saya nak baca Quran sama-sama boleh? Ini kumpulan tadarus. Yelah tadarus. Mana awak tahu awak mualaf? Tadarus tilawah. Benda tu saya tak tahu lagi. Tadarus ni bang. Okey, tadarus pun tadarus lah bang. Tadarus. Saya nak join kumpulan tadarus. Kau dah pandai baca Quran belum? Bolehlah bang, slow-slow. Kalau boleh duduk, kalau tak boleh tak payah. Saya kata, boleh. Saya nak beranikan diri, boleh saya kata. Duduk. Seorang-seorang baca sampai turn saya pula baca. Saya pula baca. Saya baca, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaat ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi Hei, dia kata. Merangkak-rangkak baca. Kalau macam ni tahun depan pun tak khatam, tak payah dia kata. Kecil hati saya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan kena sergam macam tu, kecil hati tak? Kecil apa? Kecil hati, okey. Kecil hati saya. Kan? Kalau kecil hati je tak apa. Saya bila dia sergah tu jadi gelap dunia ni. Sergah, lepas tu dia kata dah tak payah baca dia. Merangkak-rangkak. Dah dia kata tak payah baca, merangkak-rangkak, dia marah saya pun ambil Quran, saya keluar slow-slow, saya keluar daripada kumpulan tadarus. Sedih tuan-tuan, bulan puasa malam Ramadan yang pertama. Saya pun ambil Quran, saya nampak dunia ni gelap. Mana nak pergi? Nampak tangga masjid. Sampai kat tangga masjid, saya duduk tuan-tuan. Bercucuran air mata saya tuan-tuan. Bercucuran air mata saya. Menangis tak berhenti-henti. Bertemankan langit, mengadu pada Tuhan. Bintang menjadi saksi pada malam itu. Akan setiap aduan saya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kata, ya Allah, kau mudahkanlah untuk aku baca Quran, kau rungkaikanlah simpulan di lisan aku, ya Allah. Ya Allah, kau bagilah, jumpakanlah aku dengan guru yang baik, Allah, biarlah aku... Macam-macam saya minta. Saya rasa doa pada malam tu, doa yang saya panjatkan, Allahu Akbar, paling ikhlas. Menitis-nitis air mata saya, tuan-tuan. Saya tanya, berapa ramai di antara kita pernah menangis tak pandai baca Quran?
Kalau dia masih tak pandai baca Quran, tak ada rasa apa-apa tuan-tuan, something wrong somewhere dengan izin. Tak ada rasa apa pun, tak pandai lagi tapi tak ada rasa apa. Patut ada menitis air mata, ya Allah, kenapa ni? Nampak? Mulai hari itu saya tekad, lepas tu saya pergi belajar dekat Kelantan. Balik tahun depan, itu 1990. 1991 puasa. Sekali lagi puasa. Puasa dan buka puasa, lepas buka puasa pergi tarawih di masjid yang sama. Lepas tarawih moreh di masjid yang sama, lepas moreh tengok dalam masjid, ada lagi kumpulan tadarus tu. Masuk, try masuk. Sekali ambil Quran, masuk sampai. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Lama tak nampak, pergi mana? Pergi mengaji bang. Eloklah tu. Eloklah tu. Bang, saya nak join boleh? Dah pandai baca belum? Jangan mengangkat-angkat pula macam tahun lepas. Dah boleh dah bang. Macam malaikat maut interview orang. Saya pun duduk. Saya duduk. Dia baca dulu. Hari tu dia belum baca lagi. Abang yang ketua tu nak baca. Dia pun baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya kata bang. Kenapa? Bukan au. Dia mesti kena sebut a baru a'udzubillah. Kalau au itu bunyi kucing mengawan. Ya. Okey. Betul. Tak panjang bang, pendek. Ya bang, ya. Udahnya 10 minit. Mulai hari itu saya telah mengambil alih jadi ketua tadarus. Tuhan punya kerja. Allah ganti pada kumpulan itu saya jadi ketua tadarus. Segala puji-pujian itu kembali pada Allah dan terima kasih saya pada guru-guru saya yang mengajar saya mengaji. So kena ada ketekunan. Tak ada benda yang mustahil. Saya yang sampai 18 tahun saya tak tahu alif ba ta tu macam mana. Start 18 baru belajar Quran. Alhamdulillah dengan berkat budak yang mengajar, guru-guru dekat Kelantan yang mengajar saya. Alhamdulillah saya dapat jadi hakim. Saya dilantik jadi hakim tilawah peringkat kebangsaan. 7 tahun saya jadi hakim tilawah. Allah nak bawa kita, Allah boleh bawa kita ke mana-mana, tapi dengan syarat engkau mesti baik dengan Quran. Jadi tuan-tuan puan-puan nak berjaya bukan dengan gadget, dengan Quran. Berapa ramai di antara kita dia tidur hari ini atau semalam dia tidur tanpa membeli Al-Quran. Sebab itu pertama tuan-tuan kena berusaha membaca. Yang keduanya tuan-tuan puan-puan kena berusaha untuk membaca. Pastikan setiap hari baca. Umar bin Abdul Aziz contohnya, dia memerintah sepertiga dunia. Dia jadi khalifah tak lama, 2 tahun lebih. Tapi dia mempunyai kesungguhan yang luar biasa terhadap Al-Quran. Dia buat rutin hidup dia, pasti setiap hari dia baca Quran. Ni cerita ni yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tarikh dia, kitab sejarah. Imam Tabari riwayatkan, Imam Tabari kata, pada satu hari Umar bin Abdul Aziz kembali ke rumah selepas menguruskan urusan dunia, pentadbiran. Sampai-sampai di rumah dah lewat. Sedangkan rutin hidup dia mesti baca Quran. Satu hari dia mesti baca dua juzuk. Dia akan baca 2 juzuk. Pada hari itu disebabkan kelewatan kerja dia pulang lewat, dia baca 2 ayat. 2 ayat dah jadi sempat baca. Ayatnya berbunyi, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim waqifuhum innahum mas'ulun." Ayat daripada surah Safat yang bermaksud pandulah mereka apa-apa yang mereka sembah serta orang-orang yang membantu mereka melakukan kezaliman, tunjukkan mereka jalan ke neraka. Bila sampai di tebing neraka, berhentikan mereka. Jangan campak dulu kerana mereka adalah golongan yang telah kuberi tanggungjawab. Hari ini sebelum dicampakkan ke dalam neraka, aku nak tanya apa dia buat terhadap tanggungjawab yang kuberikan dulu. Umar bin Abdul Aziz baca 2 ayat itu sampai azan subuh. Imam Tabari sebut
wa huwa yaqra hataini ayataini wa yukarriruhuma hatta tala'al fajr. Dia baca, dia nangis, dia baca, dia nangis, dia baca, dia nangis sampailah azan subuh. Sebab dia rasa ayat tu kena dekat dia. Iqra'ul Quran fa innahu ya'tikum yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran, Quran akan datang sebagai pemberi syafaat ketika kita bersendirian di alam barzakh. Yang tuan-tuan duk main handphone setiap hari ni, dia tak bagi syafaat. Silat-silat hari bulan, dia akan heret kita masuk neraka. Betul atau tidak? Satu hari banyak mana mesej-mesej yang kita baca? Entah betul atau tidak? Kadang-kadang kita tanpa segan silu pula forward pula mesej-mesej tu kat orang lain. Betul kan? Secara tidak langsung kita dah buat dosa ke kita buat pahala? Kita tak tahu benda tu betul tak betul. Dan kita pun kadang-kadang kita tak ada kemampuan untuk menyiasat berita tu betul atau tidak. Jadi apa kata kita cuba hadkan gadget ini, hadkan penggunaan dia, kita lebihkan penggunaan, kita lebihkan masa kita pada Al-Quran Al-Karim. Kita nak janji setiap hari aku mesti baca Quran. Saya nak tanya soalan senang aja. Kalau satu hari tak makan, kita rasa apa? Lapar. Satu hari tak minum, kita rasa apa? Dahaga, haus. Satu hari tak baca Quran, ada rasa apa-apa tak? Kalau tak rasa apa-apa, kita tak ada hubungan baik dengan Al-Quran. Kalau kita rasa, ada benda tak buat lagi ni, apa dia? Oh, tak baca Quran. Itu tandanya kita ada hubungan baik. Kita merindui Quran, Quran merindui kita. Itu yang kedua. Yang ketiganya, faham makna ayat-ayat Al-Quran. Cuba. Selama ni saya dah baca Fatihah. Saya hafal surah Fatihah. Saya hafal ayat kursi. Saya hafal surah-surah pendek. Yang saya hafal tu saya faham atau tidak? Saya kena faham. Itu namanya tadabbur. Tadabbur ulama sebut at-tadabbur huwa at-tafakkur fima wara' al-alfaz min al-ibari wal maqasidi wa ma ya'ulu ilai. Maksudnya tadabbur ialah berfikir, memerhatikan setiap lafaz, setiap ayat secara mendalam supaya saya boleh belajar pengajaran daripadanya dan saya boleh faham maksud yang dikehendaki oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya nak ajar tuan-tuan dan puan-puan. Cuba lihat surah yang paling hujung dalam Al-Quran. Surah yang last sekali dalam Al-Quran surah apa? Surah An-Nas. Sebelum surah An-Nas, surah Al-Falaq. Kita ada surah An-Nas, kita ada surah Al-Falaq. Baik. Dua surah ini, dia mengajar kita erti mohon perlindungan daripada Allah. Surah Al-Falaq, kita baca untuk mohon perlindungan daripada Allah daripada gangguan luar. Sebab itu disebut qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi ada benda yang dalam dunia ini pada hari ini tuan-tuan dan dulu pun pernah wujud yang namanya sihir, santau, ilmu hitam. Kan? Jadi dengan membaca, dengan melazimi surah Al-Falaq, insya-Allah kita akan dapat membentengkan diri kita daripada gangguan luar ni, gangguan halus daripada luar. Manakala qul a'udzu birabbin nas, kita baca mohon perlindungan daripada Allah dari diri kita jadi jahat. Tidak selalu kita jadi jahat daripada unsur luar. Kadang-kadang kita jadi jahat kerana ada unsur dalaman yang menghasut kita suruh jadi jahat. Sebab itu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nampak tak keberkaitan dia tu? Oh, rupanya surah Al-Falaq dibaca untuk mohon perlindungan daripada gangguan luar. Qul a'udzu birabbin nas dibaca supaya dalaman kita ni tidak menghasut kita atau tidak membisik-bisikkan pada kita supaya kita jadi jahat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Jadi yang ketiganya membaca Al-Quran, yang keempat ialah melaksanakan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita.
13 tahun di Mekah Rasulullah berdakwah, 10 tahun Rasulullah berdakwah di Madinah. 23 tahun Allah ambil masa untuk turunkan Al-Quran sebanyak 114 surah untuk manusia. Dengan Quran manusia berubah. Dengan Quran manusia berubah. Kalau hari ini kita nak berubah, mesti kena kembali balik pada Al-Quran untuk kita berubah. Yang kelima, sampaikan ajaran-ajaran Al-Quran kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan kita share, kita kongsi ilmu Al-Quran ini, kita beroleh keberkatan. Penghujungnya, kita perlukan teman kita bersendirian ketika kita bersendirian dalam kubur. Betul atau tidak? Kita perlukan teman. Orang yang hebat adalah orang yang daripada sekarang tahu siapa kawan baik dia. Tahu siapa yang akan menemani dia. Kawan-kawan ni yang datang kuliah, duduk sama, minum kopi sama, makan roti canai sama, merewang sama-sama. Yang ni semua tak ikut kita tuan-tuan dalam kubur. Kan? Dia hantar kita ke kubur, dia balik. Tapi yang akan ikut kita masuk kubur, Al-Quran. Imam At-Tabari pernah sebut, man balaghahu Al-Quran faka'annama kallamahullah. Sesiapa yang sampai kepada dia Al-Quran, seolah-olah Allah berbicara dengan dia. Jadi bila tuan-tuan baca, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Allah panggil siapa? Panggil kita yang sedang baca tu. Kan saya yang telinga saya paling dekat, kan mata saya paling dekat, kan hati saya paling dekat, kan roh saya paling dekat. So saya lah yang Quran panggil. Betul kan? Untuk menyahut panggilan tersebut, kita kena bersihkan panca indera. Apa dia? Mana mungkin mata ini melihat Quran dengan penuh kasih sayang kalau mata ini biasa melihat perkara-perkara yang tak baik. Mana mungkin mulut ini, lisan ini boleh membaca Quran dengan fasih kalau mulut ini masih lagi tak berhenti mengata dan juga mengeluarkan perkataan-perkataan kesat. Mana mungkin telinga ini masuk Al-Quran sehingga menyentuh jiwa dan roh kita kalau telinga kita lebih banyak dengan perkara-perkara yang lagha, perkara-perkara yang melalaikan. Mana mungkin hati saya akan terkesan dengan Al-Quran sekiranya hati saya penuh dengan perkara-perkara yang tak baik, dendam kesumat, jiwa saya gelap, jiwa hati saya penuh dengan titik-titik hitam. Dari mana Quran itu nak beri kesan? Dia umpama besin, Kak. Akak faham besin, Kak? Besin tu bila akak nak letak sayur, nak letak buah, besin tu kena bersih atau tidak? Bersih. Kalau besin tu kotor, buah tu masuk tak? Boleh makan tak? Manfaat tak? Tak boleh manfaat. Begitu juga dengan kita punya jiwa. Kalau jiwa kita kotor, macam mana Quran nak masuk? Faham kan? Sayyid Qutb pernah sebut dalam penghujung ni, Sayyid Qutb pernah sebut dalam tafsir dia fi zilal Al-Quran, al-hayatu fi zilalil Quran ni'matun la ya'rifuha illa man dhaqaha. Hidup di bawah naungan Al-Quran adalah nikmat, tidak akan dapat mengecapi nikmat tersebut melainkan orang yang pernah mengalaminya. Saya yakin ada di antara tuan-tuan, perempuan, para penonton di rumah yang telah mendapat nikmat tersebut. Orang yang pernah dapat nikmat tersebut, dia tahu betapa indahnya hidup di bawah naungan Al-Quran, rapat dengan Al-Quran. Jadi mulai hari ini, eloklah kita hadkan penggunaan gadget, kita kembali kepada memperluaskan lagi penggunaan Al-Quran. Kita boleh simpan dalam handphone kita Al-Quran atau Al-Quran tafsir terjemahan yang ada, dan kita pastikan setiap hari kita mendampingi Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan dengan demikian kita dapat syafaat Al-Quran, kita dapat keberkatan daripada Al-Quran, kita dapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sekaligus rumah-rumah kita yang bila kita baca Quran dihampiri, dihadiri oleh para malaikat menghamparkan sayap mohon keampunan kepada penghuni rumah. Segala yang baik itu datang daripada Allah, segala yang kurang itu adalah kelemahan saya. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.